setelah mendapat penilaian pendedahan, maka ada lagi satu task yang paling utama adalah melihat kepada hazard. Jadi hazard ni, saya nak cerita lebih-lebih pun agak tidak sesuai kerana anda memang akan ada kelas yang khusus untuk belajar tentang mencari maklumat dalam hazard. Itu dalam topik 16 tak silap saya, iaitu anda akan belajar Introduction to Risk Assessment. Tapi saya bagi dia punya basic lah. Basic dia adalah anda akan dapatkan resource atau maklumat-maklumat yang anda cakap tadi. Betul lah. Cuma ada lagi maklumat-maklumat lain yang anda mungkin tak sebutkan dan mungkin saya boleh share kat sini. Contoh seperti yang anda lihat. Dipanggil sebagai data sheet, Toxnet, Justice, Reach, Publish and non-publish tadi. Ini semua adalah contohnya menunjukkan hazard bagaimana. Contohlah macam yang ini kan. Ini adalah bahan stationery, betul tak? So dia tak ada toxicological data. So macam mana nak dapat? Anda boleh tengok daripada studies kan? Kajian-kajian yang telah dibuat menunjukkan berapakah hazard yang berlaku. Kalau orang minum air ni agak-agak mati ke tak? Mati. Belum tentu mati lah kan. Kita tak tahu ni, kena buat kajian. Kalau paling mudah, bawa dia kepada animal study. Bagi kucing minum dulu. Kalau anak kucing dibentuk, dia nak dia toksik kan. Baik, itu adalah kaedah dia. Anda dah tahu hazard, jadi yang kedua adalah anda kena tahu exposure. Dan ini pun anda dah belajar, betul tak? Tadi anda dah tahu lah, 3 TBS, BSN ni dah tahu. So yang ini adalah tambahan kepada tuan-tuan dan puan berdasarkan heuristic method dan karakteristik of exposure of determinant. So dia ada lagi beberapa cara lah. Yang ini saya ajar tuan-tuan dan puan mengenai observation. Apa yang anda perlu lihat? So anda perlu lihat masa anda datang ke tempat lapangan nanti. Bila anda buat amali sebenar datang ni, awak perlu mengkonon-kononkan berikut lah. Anda kena tengok bila dia pegang bahan kimia itu, adakah dia menggunakan PPE ataupun tidak. Kemudian, adakah terlibatnya splashing. Splashing ni apa? Keterpercikan. Keterpercikan ni boleh berlaku, contoh walaupun dia menggunakan pesticide, tapi pesticide itu terlampau overwhelming ataupun kawasan itu adalah kawasan berlompak air dan sebagainya, maka deposition daripada bahan kimia itu melekat ke tanah. So bila dia berjalan dan sebagainya akan ada splashing ya. Kemudian dari segi tools, dari segi level of housekeeping, dari segi environmental condition dan juga dari segi frekuensi dia membasuh tangan. Ini semua perlu diambil berat dalam anda punya initial observation. Maknanya pemerhatian awal. Dalam walkthrough anda kena buat ini. So ini dari segi jadi boleh bayang So paling senang saya pakai 5 saya ingatkan saya pakai 5. Saya tak pakai 4 scale. 4 scale ni sebagai contoh saja. Jadi anda saya galakkan jangan pakai 4 lah. Pakai berapa? 5. Skala yang saya buat dalam nota tadi pun saya buat secara manual. Saya buat ini pakai Excel. So ini adalah antara perkara penting dalam determinants of the exposure. Pertama, contact area. Yang saya kata area of impact tadi lah, berapa persen. Kemudian dari segi loading atau concentration, intensity. Kemudian dari segi berapa kali dia kerap kena. Kena tanya ni, berapa kali encik terdedah dengan benda-benda ni. Saya meracun hari-hari. So anda boleh bayangkan, dalam masa 40 jam seminggu, berapa kali pula dia akan terdedah. Iaitu retention time dari segi magnitude dan juga frekuensi. Kemudian penetration potential adalah lebih kepada pemakaian ataupun dia punya PPE lah. Sama dia pakai PPE ataupun tak pakai PPE. Biasanya orang kalau buat aktiviti meracun, biasanya dia pakai apa? Coverall betul? Baju senyawa, betul tak? Macam kawan-kawan kita PPA pun dia pakai baju senyawa kan? Baju coverall kan? Baju coverall tu apa dia buat selepas tu? Dia buat tak penilaian? Tengok kat mana ada pendedahan tu. Pendedahan yang banyak kat mana tak pernah buat So saya harap dan saya doa Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kamu mulai hari ini. Selepas ni anda boleh buatlah. Apa yang buat hari-hari, buatlah setahun sekali ataupun setahun 2 kali untuk menilai betapa teruknya tahap pendedahan kepada kulit. Sebab kadang-kadang mungkin pekerja kita dah pakai respirator, pekerja kita dah kita rasa kawal semua dia, tapi masih lagi ada bahan pencemar dalam tubuh dia. Bila kita buat ujian amali, bila kita buat ujian darah, bila kita buat ujian ELISA, kita buat ujian air kencing, macam ada tracer-tracer bahan kimia. So kita pun pelik, mana dapat? Salah satunya daripada kulit. Sebab kulit adalah ROE, root of entry. Baik, ini adalah beberapa konteks area saya dah bagi tahu tadi. So anda boleh lihatlah sama ada dia boleh sama ada likely, unlikely dan sebagainya. Tadi ada gambar kan? Saya tunjuk gambar. Kat sini saya nak tunjuk gambar yang berkaitan lah. Ini contoh gambar lah daripada Ergon punya kajian 2006 dan 2004. Ini contoh smear. Smear ni dia bisa terkalilah splashes kemercikan. Orang belum ni kadang-kadang buat guna pesticide ataupun bahan-bahan kimia sampai tahap tak pakai kasut, betul? Ini adalah contoh amalan
Jadi contoh bagaimana dia handling dengan itu. So in fact kalau dia pakai glove pun, glove tu orang kena ambil dan tengok pada glove. So masa amal tang nanti, kita akan tengok pada tangan orang yang bekerja. Boleh boleh saya cuba lah apa-apa PPT yang tepat untuk elakkan anda daripada merosakkan baju anda yang akan dah pakai esok atau lusa. Okey, kemudian anda boleh lihat dekat sini, selain daripada dermal contact, loading concentration, ni semua meng-explain baliklah apa yang saya cerita tadi, contact frequency. Kemudian dari retention time, berapa lama dia full. Retention time juga bergantung kepada tahap dia punya tugasan dan buat. Kadang-kadang selepas dia buat tu apa dia buat? Adakah dia terus mandi dan salin baju ataupun dia lepak minum beli seogok? Ini tu retention time. Lagi lama dia retain, lagi tinggi possibility untuk being absorbed into the skin. Itu jelas. Faham That's why selepas you gunakan bahan kimia, especially when you being involved in a lot of fogging ataupun the mist kind of environment, better you need to buat housekeeping lah ataupun buat apa nak perlu cleaning session dalam you punya jadual. Kena segera, tak boleh lama-lama. That's why kajian-kajian yang mendatang menunjukkan bahawa dia ada transferability element. Maknanya dia boleh membawa kepada anak-anak dan isteri di rumah. Sebab retention time ni tadi. That's why pakaian tak boleh bawa ke rumah. Kena pakai, lepas pakai kena simpan atau basuh atau dibersihkan. Kemudian barulah boleh balik ke rumah dengan keadaan yang dah dibersihkan. Itu hazard itu dah ditinggalkan di pejabat. Faham Sama macam yang berlaku masa zaman So tuan-tuan dan puan sekalian, setelah selesai thermal penetration skin ni tadi saya dah bagi tahu. Okey, apa ni tadi? Alright, kemudian kita akan tengok exposure lah. So exposure ni saya dah bagi tahu. Kaedah paling mudah. Ini adalah kaedah exposure rating menggunakan logitmetric. Logitmetric ni adalah kaedah log. Tapi yang saya tunjuk tadi adalah kaedah exposure yang direct. Maksudnya daripada 453 ni, kalau anda bahagikan kepada 4 section, satu section correspond to around 100 lah marks. So kita akan tahu berapa banyak kita punya exposure adalah based on the score given by our TVS. TVS akan dapat based on the BSS dan BSS akan dapat based on the WES. WES akan dapat banyak dan tinggi berdasarkan IS. Itu dia punya kaitan-kaitan lah Okey, ini adalah example lah N-hexane. N-hexane adalah salah satu carcinogenic agent ataupun agent yang boleh menyebabkan kanser. Carcinogen adalah peraratan bahan ataupun kaedah yang boleh menyebabkan seorang itu mendapat cancer risk. So ini adalah contoh lah yang dibuat oleh kajian di sana. So dia telah ada data, so kemudian dia akan buat assessment. So ini contohlah assessment yang pertama, kena dapatkan apakah maklumat hazard bagi kawasan yang berkenaan. So hazard ini menunjukkan dia mempunyai irritation to the skin. Kalau dalam CSDS, skin ni dia akan tulis SK lah, skin notation, ataupun dia memang akan ada indikator menunjukkan bahawa ia adalah irritant. Irritant maksudnya apa? Merengsa. Merengsa ni maknanya dia memang boleh menyebabkan keradangan pada kulit apabila terdedah. So dekat situ anda perlu noted lah apakah bahan kimia yang berkenaan. Kemudian kita boleh bagi juga rating dari segi bahan-bahan yang berikut. Reversible ataupun tidak, moderate, reversible ataupun tidak, irreversible ataupun life-threatening. Ini contoh lah macam mana kita nak mengkelaskan N-hexane tu. Kalau bahan kimia tu terdedah kepada manusia dan dia menyebabkan kita pening dan selepas kita pening tu akan ada sel dalam badan kita rosak, maka kita kena tengok sel yang dalam badan tu rosak reversible ke irreversible. Boleh dibaiki atau tak boleh dibaiki. Contoh paling senang Apakah sel badan yang tak boleh di-repair? Sel otot boleh repair. Sel yang tak boleh di-repair, sel saraf. Sel saraf ada yang tak boleh di-repair. Sebab kalau you kena saraf, kalau buang-buang. Satu lagi sel mati. Sel otak. Sebab kalau kita asphyxiate, kekurangan oksigen, maka kita akan pitam dan pingsan. Selepas pitam dan pingsan, kita boleh mati. Sebab apa mati? Sebab sel otak akan mati. Bila sel otak mati, dia tak tumbuh sel baru. Kalau kulit, rambut, takat kulit koyak, boleh ganti baru tak? Boleh. Ada beberapa sel dalam badan manusia ni dia tak boleh regenerate. Dia memang kalau gone lah. Macam sel apa lagi? Sel-sel lain tu memang hidup lah sentiasa Baik, ini adalah contoh macam mana kita nak buat exposure assessment. Ini adalah kaedah yang menggunakan heuristic effect tadi ataupun heuristic approach, di mana kita akan tengok dermal, kita akan tengok loading,
kita akan tengok frekuensi, kita akan tengok detection time dan kita akan tengok penetration potential. Yang ini digunakan kaedah heuristik tadi. Yang saya ajar anda bukan guna kaedah ni, tapi gunakan kaedah apa tadi? TVS. Saya gunakan TVS. Baik, ini contoh apa yang kita gunakan bagi kaedah yang seterusnya. So, anda ini telah saya dedahkan 3 kaedah lah. Kaedah yang pertama adalah menggunakan kaedah robust. Gunakan Fransky score, tengok area of impact, area of intensity, dapat markah 1 sampai 25. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua adalah menggunakan TVS dan juga BSS. Dengan kaedah kita menggunakan Land and Browder punya chart for burn tadi. Dan kita kira dia punya BSS. Daripada BSS itu, kita kira dia punya sum. Maka kita boleh associatekan dengan kita punya risk. Dan kita kaitkan dengan berapakah kita punya hazard rating. Ya. Kemudian kita ada kaedah yang ketiga, iaitu kaedah heuristic approach. Heuristic approach ni berdasarkan formula logitmetric ni tadi. Kita akan tengok setiap satu step yang 5 perkara tadi. Iaitu contact area, loading, frekuensi, retention dan juga potential. Kita bagilah markah daripada 1 sampai 5. Ini adalah kaedah yang ketiga. Ya. Kaedah yang ketiga ni, maka kita boleh selesaikan penilaian risiko kita. So, ini adalah kaedah dermatology risk assessment method menggunakan semi-kuantitatif, DERM nama dia. So, anda boleh tengoklah. Anda nak fahamkan benda ni bagi saya agak teknikal sebab dia akan melihat bagi satu-satu aspek yang berkenaan. Dia ada penilaian-penilaian yang mempunyai skor-skor dalam bentuk nilai jugalah. Cuma dia asingkan berdasarkan kawasan yang berkenaan. Maksudnya disposition, distribution, potential of absorption, absorb dan lain-lain. Okey, judgement menggunakan kuantitatif ni adalah anda boleh gunakan dan bandingkan dengan OEL ataupun occupational exposure limit yang ada di dalam satu-satu bahan kimia yang berkenaan. Bagi professional body lah, ada setengah yang tak ada. Kebanyakannya tak adalah sebab tak semua bahan kimia ini digunakan dan boleh menyebabkan anda dapat kepada skin contact. Melainkan anda gunakan bagi tujuan yang berkenaan. Contoh macam pesticide dan juga bahan-bahan kimia seperti disinfectant. Okey, ini adalah quantitative dermal risk assessment step. Ada yang gunakan OEL, ada yang menggunakan IHA concept model dan ada yang buat exposure determinants. Dan last kali kita perlu buat anggaran. So, ini adalah contohlah. Ini semua sebenarnya penilaian-penilaian yang berkenaan. Okey, saya dah sampai ke penghujung. Yang ini adalah skin space area, just to get you know and understand about the exposure factor handbook ni. Sebab yang ini akan menceritakan tentang pendedahan kepada alam sekeliling. Apa dia? Yang ini bukan kepada sektor pekerjaan lah. Yang ini lebih kepada environment. So, environmental health, kan mesti fahamlah bahawa skin surface ni juga terlibat dalam kategori orang yang terdedah ketika berada di persekitaran luar. Okey, kemudian kita boleh tengok, ini body surface lah, kawasan-kawasan yang impact. Ada lagi beberapa cara kita nak membuat persampalan. Yang ini bagus juga untuk saya share kepada tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu kaedah-kaedah membuat persampalan pada kulit. Salah satu cara adalah surrogate skin. Surrogate skin ni maknanya kita akan biarkan kita pada skin dan kita akan ambil suaban pada kulitnya. Itu dipanggil surrogate lah. Sama ada menggunakan absorbent patches. Kita minta dia pakai glove dan kita ambil kulit untuk analisis. Ataupun kita boleh gunakan kaedah removal technique. Contohnya, kita suruh basuh. So, daripada air basuhan tangan kita tadi, kita akan ambil dan nilai berapakah kepekatan bahan kimia yang telah melekat pada tangan. Kita boleh juga gunakan kaedah wiping. Wiping ni seletan lah. Kita selit dan juga tape. Tape ni macam kita letak tape dan kita ambil tape tu tadi untuk hantar bagi tujuan analisa. Faham? So, kaedah-kaedah ni adalah bersesuaian bukan sahaja untuk skin. Ada setengah juga bersesuaian untuk surfaces yang lain. Faham tak? Surfaces yang lain. Maknanya permukaan-permukaan yang lain juga. Ya, bukan sahaja semestinya skin. Okey, absorption rate anda boleh baca kalau nak. Okay, ini contoh making decision, bla bla bla. Okey, summary. In the end of the day, anda akan didedahkan nanti pada tuan-tuan dan puan-puan. Ni UVA, UVBC ni, saya tunjukkan contoh UV light ni. Sebenarnya nak cerita satu je. UV ni dia ada banyak spektrum ataupun dia banyak wavelength lah. Ada certain UV ni, contohnya UVC ni. UVC ni boleh digunakan untuk membuat disinfectant. Apa dia? Disinfectant apa dia?